Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang mendengar sambil menonton CIC Podcast bersama saya, Sophie Fluffy. Saya Titi Saleha. Dan saya Puan Agis. Selamat datang ke CIC Podcast. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama CIC Podcast. Untuk pengetahuan semua, CIC Podcast adalah salah satu program yang dibuat khas daripada CIC untuk mengupas isu-isu hangat dan bermanfaat berkaitan kanak-kanak dan ibu bapa. Jangan lupa follow media sosial CIC di Facebook, CIC Where Leaders Are Born, di YouTube, CIC Where Leaders Are Born, Instagram, CIC_Malaysia, TikTok, CIC Malaysia. Jadi apa yang kita nak borakkan hari ni? Topik ni best. Topik ni tentang CIC itself. Jadi topik kita hari ni adalah CIC untuk semua. Apa makna CIC untuk semua tu? Okay, hari ni kita nak bincangkan tentang CIC yang orang kata kita nak hapuskan jurang perkauman, kukuhkan jati diri dalam agama. Macam tu. Jadi hari ni kita ada kita dah kenal kita punya kawan-kawan hari ni kan. So untuk CIC, apa bagi Puan Agis tentang CIC yang tentang perkauman ni? Okay, sebelum kita start bercerita tentang perkauman lah, sebenarnya perkauman tu tajuk dia sangat besar. Ya, betul. Is this what we want to highlight is CIC is for all. CIC is for all. Untuk semua. Jadi bila kata semua tu termasuklah pelbagai kaum, sebab tu dah kita guna perkataan perkauman. Ya. Sebelum kita start dengan topik CIC untuk semua tu, kita ceritalah sikit Throwback. Apa itu CIC sebenarnya? So CIC ditubuhkan pada tahun 1997. Tepat sekali. Bagus saya boleh naik gaji je tiba. Baru naik. Jadi CIC dari dulu memang namanya CIC, tak pernah berubah pun nama CIC. Betul. Tapi sebenarnya CIC ni singkatan kepada Childhood is crucial. Itu sekarang. Itu adalah kempen kita cuba sebarkan kepada orang ramai sejak 2 tahun lepas. Tapi sebelum ni CIC terkenal sebagai Children Islamic Center. Kita kadang-kadang kan seram nak sebut Children Islamic Center tu sebab kita dah lama tak gunakan nama Children Islamic Center itself. Baru boleh sebut. Dah ada orang sebut. Dulu memang one of the reason kita Puan CEO kita menubuhkan CIC adalah untuk menyediakan tempat kepada anak-anak orang Islam yang mendapat pendedahan balance, maksudnya pendedahan yang orang kata seimbang antara akademik dan agama. Sebab pada zaman 1997 tu kebanyakan pusat perkembangan ataupun tadika hanyalah tertubuh sama ada kerajaan, emas dan pasti, ataupun tadika-tadika India dan China yang menekankan English contohnya. Dan tak ada tadika ataupun pusat perkembangan minda yang ada dua-dua, agama, akademik dari segi bahasa contohnya, masih tiada pada waktu tu. Jadi Puan Kutrin tercetuslah orang kata semangat untuk mendidik anak Melayu Islam kita lah, dan membina CIC dan dipanggil Children Islamic Center mulanya. Tapi setelah sekian lama berada di dalam industri perkembangan kanak-kanak ni, industri education, early childhood education, kegerakan Puan Kutrin tu diikuti ramai. Jadi banyaklah pengusaha-pengusaha lain juga cuba orang kata menggunakan agama Islam tu lah sebagai point of sale lah untuk diorang attract orang kita lah, Melayu Muslim. Sebab bersamalah sama macam idea yang Puan Kutrin ketengahkan, Islam dan balance with other things. Jadi bila melihat itu, Puan melihat banyak tadika-tadika Islamik ni orang kata banyak menggunakan Islam lah, kata anak boleh hafal ini, anak boleh solat ini. Itu tak katalah benda yang tak elok. Cuma bila penekanan kepada Islam tu seolah-olah menggunakan Islam dah pula untuk buat tadika-tadika ni kan. Macam niat
tu rasa macam dah tak genuine. Sebab kita sekarang kita dah kena compete. Okay, kalau masuk kat sini dah anak lebih solat sunat, solat duha semua. Kalau masuk kat sini puasa pun ada sekali. Kalau masuk kat sini Hafazan boleh hafal semua. Jadi bila melihat tu pun rasa macam Islam patutnya lahirnya dari hati, bukannya bukannya perlu dipaksa ataupun ini yang kena ada. Jadi lebih sebenarnya Islam tu lebih daripada praktisnya. A way of life. A way of life lah. What is more important is the values that what Islam delivers kan. Yang values yang kita tak boleh, orang kata kita tak boleh ukur dengan hafalan, amalan pun kita tak boleh nak ukur sebab kadang-kadang orang may appear biasa je tapi sebenarnya dia beriman orang dia. Tapi kalau sekarang orang duk marketkan orang beriman adalah orang yang solat banyak, orang yang solat duha, orang yang solat sunat, orang yang which is betul lah, biasanya betul. Cuma bila dipaksa ataupun ni yang kena ada, dia dah tak genuine. Jadi puan kita melihat sebagai institusi pendidikan, kita melihat itu tidak baik lah. Nampak sangat kita macam menunggang agama. Jadi kita tak mau lah. Kita tak nak dah guna this Islamic term. But we still believe in Islamic values. Kita bukanlah kata kita nak guna, kita keluar dari Islam. Tak. Auzubillah min zalik. Kita tak nak nampak kita gunakan Islam. Jadi di CIC kalau boleh kita tak nak lah. Orang kata pun menjanjikan perkara-perkara yang sepatutnya memang ada kepada semua orang lah. Tak perlu dipromote sangat lah. Jadi kita pun introduce lah campaign kita yang baru, which is Childhood is Crucial dengan Cheerful Innovative Classroom. Masih mengguna orang kata a way of life lah. Islam tu still kita tak change anything in CIC. It's just that kita tak nak promote diri kita dan compete dengan yang lain dari segi keislaman. Sebab it is given. Islam kalau siapa-siapa lahir, alhamdulillah, tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik, tanggungjawab institusi pendidikan untuk mendidik. Dia tak perlu berkata berlawan lah antara satu sama lain. Jadi selain itu, reason kenapa kita memperluaskan definisi CIC itu, kita pun rasa sebenarnya pendidikan, orang kata Islamic values tu bukanlah hanya kepada orang Islam sebenarnya. That values should be given to everyone. Sebab the best values in life ada dalam Islam. Dalam orang kata apa, bila Nabi menyebarkan Islam tu, Nabi tak memilih siapa. Orang kata Nabi turunnya tu rahmah dari Allah kan. Lebih sebarkan kepada semua. Siapa yang orang kata apa, percaya kepada sesuatu yang baik, mostlynya datang dari Islam. Yang terbaik tu semua dari Islam. Even contohlah, kalau kita tengok, kalau kita tanya, kita ada buat kajian, ada kajian menunjukkan negara apa yang mengamalkan cara hidup Islam yang sebenarnya. Adakah kita akan dengar Arab Saudi contohnya, walaupun 2 kota suci ada di Arab Saudi, adakah dia di tangga atas yang mengamalkan cara hidup Islam? Puan Sophie rasa negara apa sebenarnya? Tak pasti, tapi bukan negara-negara Islam. Bukan negara-negara yang Jepun, Sweden. Diorang tu walaupun bukan Islam, tapi pengamalan hidup secara orang kata yang Nabi definisikan secara Islami, secara maknawi tu, bukanlah maknawi, mungkin tak ada sebab diorang tak, orang kata tak ada tauhid tu. Tetapi cara hidup tu lebih Islam daripada negara-negara Islam yang lain. Betul. Cara orang kata apa, kebersihan mereka. Tepat pada waktu. Menghormati orang lain. Menghormati azan contohnya lah di Jepun kan. Jadi itulah menunjukkan Islam bukanlah dari segi praktikal saja, bukan saja solat ke apa, mungkin gaya hidup. So CIC melihat itu lebih besar daripada praktisnya dalam Islam tu. Bukanlah cakap tak penting. Cuma value tu yang dalam kehidupan tu boleh dipraktikkan oleh orang bukan Islam juga. Betul. Jadi childhood is crucial, Cheerful Innovative Classroom tu definisinya lebih meluas. Kepada semua. Kalau jadi sebab tu macam CIC tak fokus kepada title Islam. Sebab kita perlu macam bergaul. Kita ada community kan. Lagipun dekat Malaysia kita memang dah biasa. Dekat Malaysia kita dah biasa, kita ada banyak agama. Kita ada banyak bangsa. Jadi kalau macam contoh anak-anak tu duduk dekat dalam, contohnya duduk kat dalam CIC, tapi CIC tu cakap pasal Islam yang tak boleh nak dengar benda-benda luar pun, kesian dekat dia. Jadi maknanya CIC
bukan hanya belajar satu perkara sahaja ataupun CIC bukan untuk orang Islamnya sahaja. Ya, betul. Tapi kalau sebenarnya definisi Islam pun bergantung pada orang. Ada orang melihat Islam hanya solat, haji, zakat, Puasa. 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 Kalau orang melihat Islam tu a way of life, dia melihat lebih dari itu. Ya. Jadi bila contoh di CIC, kita bukan kata kita tak mengajar solat apa semua. Kita mengajar. Tapi selain itu, selain itu kita contoh kita mengajar kisah-kisah orang yang patut dicontohi, apa kata moral orang yang baik dalam orang cerita dalam Al-Quran yang boleh dijadikan contoh kepada semua. Dia bukan orang Islam sahaja. Ya. Lagi banyak pun cerita-cerita yang bukan Islam pun dia tahu tentang cerita-cerita apa nabi-nabi ke kan. Yang orang kata sebenarnya sejarah lah, Sejarah. Mereka pun tahu. Jadi dekat CIC kita ni menitik beratkan tentang nilai-nilai murni yang Islam jalankan. Kita bukanlah tak nak sebut, saya bukanlah tak nak sebut pasal Islam, tapi yang kita orang Islam lalui lah setiap hari yang kita diajar daripada kecil sampai ke besar dan kita juga ada guided kan. Bukan berdasarkan bangsa sahaja. Nilai murni Semua juga. jalan. Biasanya tetapi kita pun bukanlah ambil Islam sahaja. Contoh kita ikut orang Jepun. Pun sama juga kan. Kita tak adalah ambil orang Jepun bukan orang Islam so kita tak mau ikut. Kita tak macam tu. Kita tetap juga ambil nilai-nilai murni dia tu dekat situ. Kalau macam contohlah kan, kalau ada non-Muslim lah nak masuk CIC, boleh kan? Boleh. Tak ada masalah. Pernah ada apa? Cumanya kita kan transparent with the parents. We will tell that during our program yang daily tu kita akan ada doa, kita akan solat praktikal. Ya, betul. Jadi anak encik atau anak puan akan terdedah dengan benda-benda ni. Kita tak ada cakap tak apa pun boleh hantar kita ajar apa-apa, tak ada. Kita akan cakap, kita akan be transparent semacamlah kalau macam kat sekolah kebangsaan kita biasa kan. Kita ada kelas Islam tapi kalau budak-budak yang pakai Islam akan pergi ke moral classes. Jadi di CIC pun benda yang sama. Dia cuma maksudnya pendedahan yang lebih awal kepada kanak-kanak yang bukan Islam ni biar dia orang kata apa selesa berada bersama orang yang lain agamanya contoh. Saya pernah ada seorang pelajar berbangsa India. Parents tu tak kisah sebab dia tengok macam CIC ni macam servis dia. Dia tengok macam pagi-pagi teacher sambut students dekat bawah tu dah start. Dekat bawah tu dah start ada lesson dia kan. Jadi macam dia pun masukkanlah anak dia dekat CIC. Tak ada masalah. Waktu kita solat, pelajar tu akan duduk dan buat program lain. Jadi tapi kanak-kanak kan, dia terdengar apa semua-semua tu tapi dia macam okey je. Dia balik dia kata okey saya dengar je kawan-kawan saya baca doa tapi saya tak baca pun, dia cakap kat parents dia. Lagi satu dia hormat dekat agama dia hormat, dia macam dia faham okey awak kita tengok kan dia kecil lagi, mereka kecil lagi tapi mereka ni dah faham bila dia orang duduk satu bumbung. Yang ini agama India, yang ini berbangsa India, yang ini berbangsa Melayu kan. Diorang dah boleh sembang. Yang okey kita tak boleh cakap dekat dia macam ni. Kita jangan ajak dia. Dia sensitif. Jadi kita nampak macam wow, hebatnya mereka ni kan. Macam tu bila sampai diorang besar pun bila diorang keluar sesama each other, yang lain kaum ni lah yang akan kau sekarang masuk waktu solat kan. Betul. Ni betul. Kau masuk solat, pergi solat dulu aku. So itu sebenarnya adalah satu good impact lah. Itu yang sebenarnya yang orang kata Islam itu memudahkan, bukannya menyusahkan dari setiap aspek. Sama juga dari segi ibadah. Bukan hanya solat ibadah. Kita bercakap benda-benda baik ibadah. Kita keluar rumah bismillah ibadah. Semua apa yang kita lakukan seharian semua adalah ibadah. Bekerja ibadah. Sebab tu orang cakap Islam itu adalah jalan yang paling mudah. Memang mudah. Yang menyusahkan hanya mentaliti saja. Mentaliti dan orang-orang. Ada serta-serta orang yang kurang tidak kena dengan pendapat diri dia, jadi dia menyusahkan keadaan. Tapi sebenarnya mentaliti kita tu yang memudahkan segalanya. Nabi sendiri pun berdakwah, tak kisah macam Puan Najah cakap tadi, berdakwah dengan orang kafir sendiri, Firaun sendiri, semua dia berdakwah. Tapi mentaliti Firaun tak nak terima. So itu mentaliti Firaun, dia yang menyusahkan keadaan. Tapi dari segi aspek benda lain semua
sangat Ya. mudah sebenarnya. Biasanya Yes. menolak tu bukanlah sebab tak boleh terima, tapi sebab dia ada kepentingan dirinya. Yes, Maksudnya betul. bercanggah dengan kepentingan dia. Contoh Betul. Fir'aun bercanggah dengan kuasa dia. Yes. Kalau dia nak memeluk agama Tuhan, dia kena lepaskan kuasa dia yang Ya. sebagai raja, sebagai Ya. apa tu, Dia sebab yang dia tak boleh anggap terima. dia Tuhan Ya, kan. ya. Dia kata kalau macam boleh je, make sense je apa yang didakwahkan tu, baik je, tak ada benda yang buruk pun. Tapi Betul. sebab alamak aku nak kena lepaskan tempat tinggi aku ni, tak Betul. boleh lah, tak boleh let go. Jadi sebab tu tak boleh terima, jadi berlawan. Samalah dengan bukanlah sama, maksudnya sekarang ni ada dua orang kata apa, orang yang memeluk Islam pun ada yang orang kata ekstremis. Maksudnya sebenarnya agama should be inclusive, dia buat je jadi eksklusif. Dia Yes. eksklusif maksudnya ada je yang layak, ada yang tak layak pula. Contoh antara kita orang Islam pun ada yang suka, orang kata apa, suka label lah, label. Dan kalau orang ni buat benda ni, dialah yang akan masuk neraka confirm. Itu masalah dia. Ya, dia Yes. neraka. Yang orang kata apa, sebenarnya Nabi tak pernah ajar apa benda tu. Dia je yang buat Betul. sendiri. Label-labelkan Lepas tu orang. label Ya. daripada pakaian. Orang ni macam ni, macam ni. Ya. Orang Dan ni ya, contohlah kalau yang ekstremis tu, kalau nampak orang yang bukan berbangsa Islam, memang confirm lah neraka. Sedangkan mereka tu mungkin tak dapat Kita tak tahu pendedahan lagi. Islam. Ya. Dan mereka jadi takut dengan orang-orang macam ni. Belum apa-apa lagi dah neraka, dia entah neraka pun dia tak faham Bukan benda. kata apa? Bukan kata yang ekstremis yang bukan Islam, orang Islam sendiri pun yang tak pakai tudung. Ni kata tudung ni. Ni confirm neraka. Padahal siapa kita untuk judge orang tu? Kau tak tahu pun. Tak tahu pahala dia lagi banyak pada pahala kita. Ya. Macam tu lah. Itu di CIC kita tak nak mengajar anak-anak kita. Yes. Fokus ni contohlah. Kalau yang biasanya yang ada fahaman ekstremis ni, bila mereka menerima ilmu tu dan sudut pandangan mereka tu sempit. Yes, betul. Contoh kalau ni contoh yang mungkin bukan semualah macam ni. Diorang pergi ke sekolah agama, ustaz mengajar tafsiran ayat Al-Quran contohnya. Tafsiran tu kan dalam ayat Al-Quran kita ada dua jenis ayat. Ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Muhkamat adalah ayat Al-Quran yang jelas. Maksudnya maksudnya tak ada orang kata tak ada makna yang lain. Jelas semua orang kalau baca tu faham yang Faham itu terus. je. Satu lagi mutasyabihat. Ayat yang directly tak boleh ditranslate macam tu. Dia perlu ada orang yang alim yang tahu. Sebab dia ayat macam berbunga ke. Dia ayat yang bahasanya tak direct. Ya. Dalam Al-Quran akan ada dua ayat ni. Mostly orang yang sepatutnya ayat mutasyabihat, tetapi dia terbuat macam ayat muhkamat. Bila dia buat ayat macam tu, apa-apa yang dia faham tu one way. Dia tak ada orang kata toleransi, apa maksud yang dia tafsir Al-Quran tu ikut suka hati dia. Diri dia. Dan dia rasa itu maksudnya dan perlu disampaikan kepada orang lain. Jadi ayat Al-Quran tu pun disalah ertikan oleh diri dia dan dia sebarkan kepada orang lain. Orang lain pun mengikut jejak langkah dia. Jadi sebab tu yang kata praktis Islam tu, yang tu je dia tengok. Okay, baca Al-Quran, ni ayat maksud dia. Maksud dia ni. Kalau engkau tak pakai tudung ni. Ada dalam ayat Al-Quran ni. Sedangkan dalam ayat tu contoh yang spesifik ada reason, ada apa semua. Tak semestinya orang ni adalah apa yang dia describe dalam Al-Quran ni. Yes, betul. Contohlah. Jadi itu yang kata praktikal saja banyak difokuskan. Ataupun orang kata teknikal yang sebenarnya dalam Islam tu mudah kan. Ada reason, ada tafsiran yang sepatutnya. Yang kalau kita hafal Al-Quran dan baca tafsir sekali saja tu tak memberi maksud apa-apa. Tak memberikan dia lebih pada orang lain. Kononnya lah kata dia lah alim, dia dah hafal Al-Quran, dia dah faham. Hafal dengan faham lain. Betul. Macam Salah dulu, sebab Salah sendiri pun daripada waktu dari 1 hingga darjah 6, saya memang daripada bidang tahfiz lah, sekolah tahfiz, kuliah tahfiz. So memang kita orang every day memang duk remind baca Quran lah, 30 juzuk tu. Tapi dia banyak lupa bila kita nak ke sekolah menengah kan. So waktu kami menghafaz tu pun dia banyak benda. Kita ada bermacam-macam muallim kan, muallimah kan. So orang cakap macam ni, tapi kita tak ambil satu perspektif dia je tak. Kita ambil yang ni boleh pakai, yang tu pun boleh pakai. Sama juga macam dalam hukum hakam dalam Islam kan, ataupun dari segi kita nak makan halal haram, ataupun dari segi hukum hakam ini boleh, ini tak boleh. Kita banyak perspektif macam Puan Najah cakap tadi kan. Banyak perspektif. Kita boleh, kalau kau rasa yang ni kau tak faham, kau boleh berujuk yang ni. Isu dia sekarang ni, ada orang yang dia dah pegang kat situ je dia pegang. Lepas tu bila orang lain bercakap dengan dia, tak salah. Ini betul. Itu masalah dia. Sedangkan kita banyak alim ulama pun ramai. Kan, yang memberi pandangan, pendapat, hadis dhaif, and then
hadis yang betul. Jadi banyak pandangan. Kita tak boleh nak ambil satu part tu hanya satu pandangan saja. Kita kena pandang banyak benda. Sebab tu ramainya terlahirnya alim-alim yang macam Ustaz Idrus, Ustaz Abdul Khairi, Ustaz ni bermacam-macam. Jadi kita tak boleh nak pandang satu part tu itu saja. Betul dia cakap itulah yang kita pegang. Tak sebenarnya. Itu yang menyusahkan sebenarnya lah bagi. Itulah diorang pun orang Islam. Ya. Kita pun orang Islam. Jadi kita duduk bawah satu nama yang sama. Ya. Jadi orang takut, habis takut semua. Takut seorang jumpa Yeah. yang ekstremis macam tu, Ha. di label lah semua orang macam tu. Jadi di CIC kita nak avoid semua benda tu. Jadi macam CIC tu bukan untuk itu sahaja. Ya, CIC betul. tu untuk semua. Kita tak ambil yang ekstrim ke apa ke, tak ada. Kita ikut mana yang jalannya yang betul sahaja. Apa kata siapa Okay. kata Saidina Ali, hidup kita perlu orang kata apa, orang moderate, orang kata apa. Tak boleh terlalu ke kiri atau terlalu kanan. Sentiasa di tengah. Kalau menilai sesuatu pun tak boleh, apa-apa pun tak boleh ekstrim. Sentiasa di tengah. Ya, kita kalau kita obses kalau dalam agama kan, kita terlampau obses dengan agama pun tak ni juga kan. Takut jadi sesuatu kan. Terlampau memikir lah. Terlampau mikir. habis semua salah. Ya, kadang-kadang dekat CIC ni bukan kita kan memanggil CIC, tak kira bangsa mana boleh je masuk CIC sebab CIC adalah untuk semua. Ya. Tapi kadang-kadang bila kita letakkan macam contoh nama kita dulu Children Islamic Center ni, orang yang Islam sendiri pun macam fikir nak masukkan dalam anak-anak di dalam CIC juga. Sebab kita macam bukannya semua orang yang tutup aurat, Betul. yang dah dapat hidayah untuk tutup aurat ke apa ke, orang kan pelbagai kan. Kadang-kadang ada juga tahu saya dengar kenapa tak nak masuk sekolah macam CIC kan. Sebab parents tak tutup aurat lagi. Nanti takut anak balik anak judge. Sebab kita suka judge. Yes. Bukanlah kita. Saya Tapi saya rasa judging is something different dengan orang kata apa, labeling tau. Judging is good actually. Kalau saya lah, sebab through judging we know what's bad, what's good. Yeah. Kita kena judge sesuatu tu baik atau buruk. Tapi kalau kita label, once kita label tu is wrong. Maksudnya label orang lain. Faham tak? label. Kita mungkin bila dia buat sesuatu kita akan judge. Ya. Tapi kita tak boleh label dia. Maksudnya judge untuk kita. Ya, Contohlah kita nampak orang pergi minum kan. Mm-mm. Takkanlah kita nak biar kan. Biar, Dalam Islam apa tu, amal ma'ruf nahi mungkar. Still kena. At least dalam hati kita. Ya, sekecil-kecil iman. Sekecil-kecil iman dalam untuk hati diri lah. kita. So, judgement happen. Labeling yang tak boleh terima. Bukan, yelah. Dia label, orang yang suka label lah kan. Macam parents ni dia takut. Nanti anak dia balik, anak dia kata, Mama ni tak pakai tudung, nanti masuk api neraka. Macam tu. Itu dah label lah. Pasal nak label dia masuk neraka. Kalau judge okay, betul lah pakai tudung tu. Kalau boleh dalam Islam tak boleh kena pakai tudung. Benda tu perlu. Ini dah keluar topik, ini masuk topik. Berdakwah dah ni. Orang ingat kita Islam, orang yang Islam ni dia ganas. Sebab benda-benda macam ni lah sebab yang orang yang ekstrim. Padahal kita sebenarnya tak ada pun ajar keganasan tu pun tak ada dalam Islam. Kekerasan pun tak ada juga dalam Islam. Nabi mengajar kita untuk beradab, bersimpati sesama orang lain. Kan, contohnya pada zaman Nabi dulu macam yang tadi tu, tak kisah pun dia berdakwah kepada semua. Jadi kalau macam dekat CIC kita rugi, kita rasa rugi. Kalau program yang kita offer, aktiviti yang kita offer hanya kepada orang yang Islam sahaja. Kan? Kita nak kalau boleh semua orang dapat benda yang sama. Kualiti yang CIC offer tu yang sama. Jadi semua kanak-kanak berhak tau terima pembelajaran yang berkualiti, tak kira agama ataupun bangsa. Sebab kita rasa CIC ni dia bagi quality education yang sangat-sangat baik. Tapi rugi kalau kita tak panggil semua untuk datang. Saya dah jumpa dah kata Saidina Ali tu, dia cakap macam ni. You will not find an ignorant person but at one extreme or the other. A person who neglects everything or a person who exaggerates everything.
tu ciri-ciri orang ignorant dia ada dua. Sama ada dia betul-betul tinggalkan semua benda ataupun dia exaggerate semua benda. Better kena kat tengah. Tengah-tengah. Yang kita tahu, yang kita tu tak tahu banyak. Itulah kita dalam apa-apa pun kita semua kena bersederhana. Yes, betul. Semua kena biasa-biasa saja. Yang ni dia keadaan sekarang ni baru kat Malaysia tau. Kalau ada orang yang pergi keluar negara ke tanah Arab sendiri atau Mesir, Jordan, Arab dorang tu lagi kasar. Agaknya kalau kita ke sana, orang-orang yang kalau kat Malaysia pun tak boleh hadap benda-benda macam ni. Macam mana kalau dia pergi ke sana? Budaya kat sana tu lagilah. Orang Arab kalau nak bercakap, nak pergi amam pun kan. Amam. Kita sangka dia menjerit kat kita. Padahal sebenarnya nak pergi tandas. Mualim, amam. Kan? Amam. Jadi, kalau kat Malaysia pun kita tak nak hadap benda yang macam mana kalau kita nak trade, nak hadap dengan budaya lain pula. Sebab tu kita nak semua. Yes. Kita nak semua. Sebab tu sekarang ni kita ada seksi international. Yes. Yang bangsa. Ya, betul. Yang pelbagai bangsa. American pun ada. African, Arabic, Filipin. CIC tu memang for all. CIC tu memang for all. Jangan bimbang, jangan takut untuk datang ke CIC. Sebab CIC ni memang terbuka untuk semua orang. Even kita punya program we call New Math, kita ambil daripada China. Kita belajar dengan cikgu China, teacher itself. Belajar dengan teacher China. Tak ada masalah. Itu okey je. Ideologi apa ni dia bawa saya sini? Takut. Tak ada apa. Sampai kita ambil China tu ada reason sebab kita pun ada macam biasanya lah budak-budak China. Budak-budak China kan pandai kan matematik ataupun logik diorang tinggi. Itu sebabnya kita. Sebab tu kita ambil. Yang mana yang baik kita ambil. Tak adalah kita nak tak boleh sebab dia bukan ni, dia tak boleh. Tapi banyak juga, ramai juga yang bangsa Cina, kanak-kanak bangsa Cina ambil program tu dengan kita. Sebab ada sebab dia. Sebab saya sini lebih cepat. Macam tu lah. Okay. Banyak lagi sebenarnya kita nak cakap kan. Jadi kalau parents dekat luar sana kan, CIC bukan saja untuk orang Muslim ataupun untuk orang Melayu. We are all welcome. You are all welcome untuk sesiapa sahaja. Okay. So sampai sini saja untuk topik kita pada hari ini. Yang penting tadi we welcome everyone. Yang paling penting everyone has the same orang kata apa, motive, that is to develop future leaders. Where leaders are born. Macam macam kita punya motto. Whoever wherever you are, if you have the same vision and mission for your children, welcome to CIC where leaders are born. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.